A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami, Ustazah Zahiyah binti Haris, dan juga diucapkan kepada rakan-rakan sekerja sekumpulan saya serta rakan-rakan sekelas yang lain. Jadi, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 kursus FKIK 3013 khusus Fiqh Kekeluargaan Islam. Dan tugasan 2 tersebut adalah pembentangan kumpulan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baiklah. Untuk tugasan 2 kami pembentangan kumpulan, ini adalah soalan tugasan yang telah diberikan kepada kami, iaitu anda secara berkumpulan dikehendaki membentangkan persediaan untuk menganjurkan satu sesi forum berkenaan pembubaran perkahwinan di Malaysia. Kita pergi ke slide seterusnya. Jadi kami secara berkumpulan telah menyediakan satu pembentangan terhadap persediaan kami untuk menganjurkan satu sesi forum tersebut. Okey, ini adalah poster bagi forum yang telah dianjurkan oleh pelajar Fiqh Kekeluargaan Islam FKIK 3013 pada sesi Jun-Julai 2023 pada tahun inilah. Okey, ini adalah forumnya yang bertajuk Solusi Berhemah Bahagia Menanti. Forum ini telah dilaksanakan pada hari Khamis yang lalu, iaitu 15 Jun 2023 pada jam bermula 8 pagi sehinggalah sesi forum tamat. Okey. Dalam proses ataupun dalam melaksanakan forum ini, kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang telah mempunyai ahli jawatan-jawatan kuasa yang berbeza-beza mengikut skop kerja masing-masing untuk melaksanakan tugasan-tugasan tertentu bagi menjayakan penganjuran forum tersebut. Jadi dalam pembentangan ini, ahli kumpulan yang akan membentangkannya terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama, Daniel Ifan Amir bin Mahazir, yang kedua, Wan Suhaimin Nazli, dan yang ketiga, saya sendiri, Aizat Hanif. Jadi kamilah ahli kumpulan yang akan membentangkan pembentangan pada hari ini. Ini adalah isi kandungan ataupun isi pembentangan yang akan kami sampaikan pada hari ini, iaitu yang pertama, skop kerja ahli jawatan kuasa. Yang kedua, persediaan sebelum forum. Yang ketiga, persediaan semasa forum. Yang keempat, persediaan selepas forum. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT hasil tugasan. Berikut adalah isi kandungan, iaitu isi pembentangan yang akan kami sampaikan. Dan kami akan menerangkan secara terperinci lah dengan lebih mendalam perkara-perkara tersebut pada sesi pembentangan ini. Kita pergi kepada skop kerja ahli jawatan kuasa. Seperti yang telah sedia maklum, dalam proses ataupun dalam usaha untuk menganjurkan forum solusi berhemah bahagia menanti tersebut, kami telah dibahagikan kepada beberapa AJK dalam pelajar-pelajar Fiqh Keluarga Islam, dibahagikan beberapa AJK yang mempunyai skop kerja dan tugasan masing-masing lah. Jadi untuk kami bertiga, kami merupakan AJK ataupun ahli jawatan kuasa Google Sites. Skop kerja ataupun tugasan yang perlu dilaksanakan oleh ahli jawatan kuasa Google Sites ini ialah menyediakan laman Google Sites, iaitu suatu laman ataupun platform online, platform dalam talian yang dilengkapi dengan bahan-bahan pelajaran mingguan kami lah, dan juga informasi penting sepanjang kursus secara terperinci dan mesra pengguna. Hal ini demikian bermaksud, walaupun pembentangan ini menjurus ke arah persediaan forum, tapi tugasan untuk ahli jawatan kuasa Google Site menyeliputi keseluruhan kursus sepanjang sesi semester ini berlangsung. Jadi dalam Google Site ataupun pembinaan Google Site yang kami laksanakan ini, kami perlu melengkapkannya dengan bahan-bahan pembelajaran, dengan ringkasan maklumat kursus, dengan hasil pembelajaran, dengan senarai-senarai tugasan dan berbagai lagi perkara-perkara penting ataupun informasi penting berkenaan kursus FKIK 3013 iaitu Fiqh Kekeluargaan Islam
maklumat-maklumat penting terhadap kursus ini sepanjang semester ini berlangsung. Jadi tugasan yang perlu kami laksanakan ini bukan sahaja daripada sebelum forum, semasa forum dan juga selepas forum, malah sepanjang kursus ini berjalan. Okay. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. Slide seterusnya adalah berkenaan persediaan sebelum forum, iaitu persediaan kamilah selaku AJK ataupun ahli jawatankuasa untuk Google Site. Ini adalah persediaan sebelum forum yang perlu kami laksanakan. Okay. Pada sebelum forum, saya telah menyediakan suatu bahan pembentangan yang digelar sebagai konsep 4P, iaitu yang pertama, pertemuan, yang kedua, perbincangan, yang ketiga, perancangan, dan keempat, pembinaan. Okey, kita lihat kepada P yang pertama, iaitu pertemuan. Pertemuan ini bermaksud kami sesama pelajar fiqh kekeluargaan bermesyuarat bersama kami, sesama kami melalui aplikasi Google Meet. Kami membuat mesyuarat bersama untuk melaksanakan membuat mesyuarat lah. Kami bertemu untuk membuat mesyuarat sebab kalau nak bertemu secara bersemuka dengan pelajar yang semua pelajar fiqh agak sukar kerana kami mempunyai jadual waktu yang berbeza. Jadi kami menggunakan aplikasi Google Meet untuk memudahkan pertemuan tersebut. Dan dalam sesi pertemuan ini juga, kami AJK Google Site telah bertemu dengan pensyarah, iaitu pensyarah fiqh kekeluargaan Islam sendirilah bagi mendapatkan konsultasi terhadap Google Site yang ingin dibangunkan. Hal ini demikian bermaksud konsultasi tersebut ialah kami ingin tahu bagaimanakah rangka Google Site yang pensyarah inginkan. Apakah isi kandungan yang perlu kami masukkan. Lagi bagaimanakah perkara tersebut akan memberi manfaat terhadap pensyarah sendiri, pelajar fiqh kekeluargaan Islam dan juga manfaat kepada pengguna-pengguna luar yang akan mengakses Google Site yang ingin kami bangunkan ini. Jadi pertemuan bersama pensyarah ini untuk kami mendapatkan maklumat-maklumat asas tersebut untuk kami teruskan ke arah proses yang seterusnya. Okey. Baik, kita pergi kepada perbincangan. P yang kedua. Perbincangan bermaksud melakukan perbincangan bersama-sama ahli kumpulan, iaitu kami dan juga bersama-sama AJK Google Site dalam aplikasi WhatsApp. Kami telah membangunkan atau membuat satu grup WhatsApp, iaitu kumpulan WhatsApp untuk kami memudahkan urusan kami berbincang dalam tu terhadap Google Sites berkenaan, iaitu perkara yang perlu dimasukkan serta pembahagian tugasan. Jadi bila kita dah bertemu dengan pensyarah tadi, kita dah mula tahu apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita masukkan, apa yang perlu kita rancang, apa yang perlu kita rangka semua benda perkara-perkara tersebut. Jadi bila dah tahu semua benda tu, kita akan berkumpul sesama ahli kumpulan iaitu AJK Google Site sendiri untuk melakukan perbincangan untuk menghasilkanlah Google Site tersebut. Kami merancang, merangka dan juga membahagikan tugasan-tugasan yang perlu dilakukan oleh setiap ahli kumpulan untuk menjayakan atau membangunkan Google Site ini. Kita pergi kepada P yang ketiga. P yang ketiga ialah perancangan. Perancangan ini adalah langkah seterusnya selepas perbincangan tadi, iaitu kami membuat rangka Google Sites. Rangka yang perlu kami buat, rangka ataupun struktur yang ingin kami bina Google Site tersebut yang terdiri daripada komponen-komponen bahan yang diperlukan dan bahan-bahan yang rasional untuk dimasukkan ke dalam laman tersebut. Hal ini bermaksud Google Sites ini adalah suatu laman yang kami ingin bangunkan dan apabila sesiapa sahaja yang mengakses terhadap laman ini, laman Google Site yang ingin kami bangunkan ini, mereka akan dapat pengetahuan, mereka akan dapat maklumat dan mereka akan dapat tahu apakah yang kami lakukan, apakah yang ada, apakah yang tersirat dan tersurat terhadap sepanjang program ataupun sepanjang kursus ini berlangsung. Jadi melalui Google Site ini kami akan masukkan segala perkara tersebut bagi melengkapkan semua maklumat yang ingin kami masukkan. Okay, jadi dalam proses perancangan inilah usaha-usaha tersebut kami buat. Kami rancang, kami rangka apa yang kami ingin masukkan dalam Google Site tersebut. Dan P yang terakhir adalah pembinaan. Jadi bila kami dah melakukan perbincangan, dah melakukan perancangan untuk apa yang kami nak buat dan telah membahagikan tugas antara kami melakukan pembinaan. Pembinaan iaitu bermulalah proses untuk kami menyiapkan
dan membina Google Site tersebut, iaitu ahli kumpulan mula melaksanakan tugas masing-masing untuk membina laman dan memasukkan bahan yang diperlukan. Yalah, kita dah tahu masing-masing ada tugas masing-masing. Ada tugas yang perlu menyiapkan laman utama, ada tugas yang perlu menyiapkan hasil pembelajaran khusus, ada tugas yang perlu menyiapkan ringkasan maklumat khusus, ada tugas yang perlu kami masukkan hasil-hasil pembelajaran mingguan, ada tugas yang perlu memasukkan senarai pelajar, ada tugas yang perlu memasukkan gambar-gambar pelajar, dan juga beberapa lagi lah perkara yang kita akan tengok nanti dalam penghasilan Google Site. Jadi inilah, bila dah dibagikan tugas ini, kami mula buat sedikit demi sedikit sebelum forum itu sendiri berlangsung. Okay. Kita tengok kepada beberapa contoh. Jadi ini adalah perbincangan Google Meet yang telah kami lakukan bersama semua pelajar Fiqh Keluarga Islam dalam proses ataupun dalam usaha penganjuran forum tersebut. Jadi kami telah melakukan perbincangan secara dalam talian sebanyak 2 kali. Waktu ini adalah proses untuk perbincangan lah. Sebab pertemuan kita jumpa dengan pensyarah dulu untuk tahu skop tugasan masing-masing, apa yang perlu dibuat. Jadi perbincangan ni untuk membentangkan apakah yang perlu dilakukan dan apakah yang perlu dilaksanakan sebelum forum itu berlangsung. Jadi kami pun untuk AJK Google Sites, kami dapat maklumat untuk apa yang kami buat dan kami juga menyatakan apa yang pensyarah perlukan dan apa yang pensyarah mahukan daripada AJK Google Sites ini sendiri. Jadi itulah contoh bukti. Maaf, itu adalah bukti perbincangan telah kami lakukan, iaitu sebanyak 2 kali dalam talian pada 8 Jun dan juga pada 12 Jun. Yang seterusnya adalah pembahagian tugasan AJK. Jadi pembahagian tugasan ini kami lakukannya dalam aplikasi WhatsApp sajalah, iaitu dalam grup WhatsApp yang telah kami bina. Sebab kami melakukan perbincangan antara kumpulan ini dalam grup WhatsApp saja. Kami berbincang, kami menanyakan soalan, kami membuat makluman apa yang pensyarah mahu, apa yang pensyarah inginkan, dan kemudian kami bincang apa yang perlu kita buat, apa yang kita nak buat, dan kami telah membahagikan tugas dalam grup ini. Dan ini adalah contoh yang kami buat, tugasan yang perlu kami lakukan. Tugasan yang perlu kami buatkan, ini adalah beberapa contohlah mesej yang telah kami ni untuk membuat pembahagian tugasan. Okey. Saya tamat pembentangan untuk persediaan sebelum forum. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk membentangkan persediaan semasa forum. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aizat kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan orang panggil sebagai persediaan semasa forum. Okey, baiklah. Okey, semasa forum atau sewaktu forum itu berlangsung, hari semasa forum itu adalah kami sebagai AJK Google Site ini akan mengumpulkan bahan forum tersebutlah, seperti senarai AJK pelaksanaan. Okey, kenapa kami kumpulkan senarai AJK pelaksanaan ini adalah untuk kami letakkan nama-nama AJK pelaksanaan ini ke dalam Google Site, dan kami juga memerlukan gambar kumpulan AJK pelaksanaan ini untuk diletakkan ke dalam Google Site kami sebagai buktilah, bukti orang tahu bahawa forum ini berjalan dengan lancar dan sangat teratur. So gambar-gambar ini juga adalah sebagai satu penghargaan kepada orang yang mengendalikan majlis forum ini. So yang kedua adalah tentative program. Okey. Tentative program juga kami akan letakkan di dalam Google Site kerana apa? Dia sebagai program pelaksanaan atau perjalanan forum itu untuk orang lain lihatlah macam mana program itu berjalan atau perjalanan program itu. Satu lagi cara, Google Site ni bukan sahaja untuk kami sebagai pelajar yang mengambil elective fiqh
Namun untuk orang lain juga yang berminat untuk belajar fiqh itu sendiri ataupun junior-junior yang akan mengambil ambilan ni. So dengan adanya dengan letakkan tentatif itu di dalam Google Site yang kami hasilkan ini, so akan memudahkan lagi lah untuk orang pada masa akan datang untuk lihat bagaimana untuk melaksanakan forum yang berkaitan dengan fiqh ni lah. So seterusnya adalah bahan pengajaran setiap minggu. So bahan pengajaran ini ada banyak. Memang ada banyak, setiap kelas ada bahannya tersendiri. So setiap kelas mempunyai kumpulan-kumpulan, dan setiap kumpulan ni akan meringkaskan atau menghasilkan satu slide untuk ringkaskan apa yang mereka belajar pada hari itu. So setiap bahan-bahan yang kami kutip itu akan diletakkan dalam Google Slide untuk apa? Untuk orang lain pelajar ataupun orang luar yang melawat dapat ilmu apa yang kami belajar. So itu adalah yang pertama. Yang kedua pula adalah untuk pelajar fiqh juga untuk membuat rujukan atau membuat ulang kaji lah apa yang kami belajar ataupun bagaimana untuk mengendalikan sebuah keluarga. Itulah yang dipanggil sebagai ilmu fiqh lah. Okey, seterusnya adalah kami letak di dalam site juga, kami letak di dalam Google Site juga kerana slide yang kami kumpul ini lebih mudah dan lebih ringkas, dan yang paling penting lebih menarik untuk belajar. So apabila orang luar lihat atau pelajar-pelajar lihat slide ini, diorang akan lebih mudah faham lah berbanding daripada baca melirik panjang. So dengan slide ini juga dapat mudahkanlah untuk orang belajar, untuk orang menuntut ilmu lah. Okey. Yang ketiga adalah ringkasan maklumat khusus iaitu RMK. So kat sini juga dapat membantulah untuk student untuk rujuk balik apakah yang kita belajar, lepas tu dapat melihat tajuk slide, lepas tu kemudian dapat belajar atau khas untuk orang yang contoh macam ada hal di luar atau tidak dapat hadir di kelas. So dengan adanya Google Site ni dia dapat panggil cover balik lah pembelajaran yang mereka belajar itu. Okey, seterusnya kolaborasi bersama AJK Dokumentasi untuk mendapatkan, yang pertama adalah gambar lah. Kita kolaborasi dengan AJK Dokumentasi ni untuk mendapatkan gambar untuk diletakkan dalam Google Slide, iaitu yang pertama adalah mengikut kumpulan. Okey, mengikut kumpulan ni iaitu ikut kelas masing-masing bersama dengan para ustaz atau ustazah. So dengan gambar-gambar ni adalah sebagai kenangan lah untuk kita sebagai pelajar elektif ambil fiqh kekeluargaan ni, untuk dijadikan sebagai kenangan. So diletakkan situ. Yang kedua adalah untuk kita kenal rakan-rakan yang lain daripada kelas lain, daripada ambilan khusus, contoh daripada bidang PAI, bidang seni dan sebagainya. So terusnya adalah mengikut AJK masing-masing, dan yang terakhir adalah gambar-gambar itu gambar semua pelajar elektif fiqh dan kekeluargaan, iaitu gambar seluruh pelajar yang mengambil ambilan ni lah. So dengan adanya Google Site ini, orang-orang yang mengambil elektif fiqh ini dapat tengoklah Google Site tu dan menjadi sebagai kenangan atau penghargaan kepada diri sendiri bahawa ini adalah hasil tangan kami, sebab tu kami mempelajari ilmu fiqh kekeluargaan ini. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam Google Site, seperti tentative program. Tentative program ni memudahkan lagi lah untuk orang, macam saya cakap tadi, orang untuk lihat bagaimana perjalanan sesuatu program forum itu berlangsung. So bermula dengan macam mana pagi tu, macam mana orang datang, cara menyambut tetamu, so dan sebagainya lah. So seterusnya adalah AJK pelaksanaan. So AJK pelaksanaan ini juga penting lah untuk membahagikan tugas mengikut bidang masing-masing. Macam kumpulan yang kami dapat, kumpulan yang kami panggil tanggungjawab kami adalah untuk menjadikan
Google Site, iaitu satu platform untuk orang datang melawat melihat apa yang terjadi sepanjang, sebelum, semasa dan selepas program ini berlangsung. So dengan platform yang kami bina ini dapat memudahkan lagi orang untuk buat rujukan dan melihatlah bagaimana perjalanan forum ini berlangsung. Okey, yang seterusnya adalah bahan pembelajaran. So macam saya cakap tadi, ada mempunyai banyak sangat ilmu-ilmu yang telah diringkaskan. Lagi satu dalam bentuk yang orang panggil bentuk peta lah, lebih mudah untuk difahami dan menarik untuk dibaca. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah persediaan selepas forum berlangsung. Okey, selepas program itu berlangsung, so yang pertama apa yang kami buat adalah kami akan membuat poster yang daripada gambar-gambar, daripada kolaborasi bersama AJK Demokrasi tadi lah. So yang pertama adalah proses membuat poster memerlukan penekanan yang penting dalam aspek pemilihan warna, latar belakang dan gambar yang berkualiti. So dalam menghasilkan poster seperti ini, memerlukan banyak kerja lah. Maksudnya dalam satu gambar tu kita perlu hilangkan background dulu, kita perlu meminta gambar, so kita kena memilih gambar yang terbaik antara yang lain lah, antara gambar-gambar yang lain. So gambar yang dipilih mestilah terang dari segi pencahayaan, warna dan sebagainya. Lepas tu selepas kami dah hilangkan backgroundnya, kami perlu meletakkan latar belakang supaya nampak lebih teratur dan kemas, untuk bagi latar belakang yang sama je pada setiap kumpulan. Iaitu dalam pemilihan latar belakang juga perlu seragam, lepas tu memberikan kontra dengan objek, maksudnya dengan orang lah. Maksudnya tidak tenggelam warnanya. So kalau di dalam waktu ambil gambar di dalam dewan, mungkin background belakang itu terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak objek lah. So tidak tertumpu pada student-student. Jadi dengan letak dengan background yang sesuai, dapat menumpukan perhatian kepada ahli-ahli yang bertanggungjawab atau kumpulan-kumpulan yang telah kami jadikan sebagai poster. Seterusnya adalah gambar. Gambar pula tidak kabur dan susunan atau barisannya disusun secara cantik. Macam kita lihat dalam gambar ini, susun cantik laki atas, perempuan bawah dan kemas lah kalau kita lihat, cantik mata memandang. Okey, seterusnya adalah muat naik bahan. Okey, bahan-bahan yang telah kami kumpulkan, kami akan kumpulkan di dalam di dalam WhatsApp secara bersama-sama. So macam kita lihat dalam gambar ni, ahli-ahli kumpulan akan menyalurkan apakah orang panggil slide ataupun hasil pembelajaran mereka daripada minggu pertama hingga minggu keempat, apa yang mereka belajar. So dalam slide-slide yang telah kami kumpulkan, kami gabungkan, kami akan letak mengikut ketetapan ataupun mengikut kelas lah. Contoh kumpulan 1, slide untuk minggu 1 ini, minggu 2, minggu 3, minggu 4. So sama juga untuk kelas 2, kelas 3 ke 4. So apabila orang melawat untuk lihatlah apa yang kami belajar, mereka ada banyak orang panggil, banyak pilihan slide mana yang mereka hendak gunakan atau slide mana yang lebih menarik untuk mereka menuntut ilmu atau belajar lah. Dalam ni juga dapatlah memudahkan lah untuk membuat rujukan. Okey, yang ketiga pula adalah dalam muat naik bahan ni juga kami ada letakkan ringkasan start kelas tadi lah, macam saya cakap tadi. Okey, yang terakhir adalah permunian laman. Okey, permunian laman ini Google Site yang telah dilengkapi bahan. Okey, seperti yang saya kata, lepas muat naik semua bahan, akan disemak dan dirapikan supaya lebih kemas dan lebih ringkas. So apabila
bahan-bahan telah diletakkan dalam Google Set tu, kami bukan letak saja, letak kosong saja. Kami letak tajuk, kami letak pembahagian, maksudnya ini adalah hasil pembelajaran. Ini adalah orang panggil tentative, ini adalah untuk program dan sebagainya. So ia lagi mudahkan untuk pencarian lah. Contoh macam kalau kita nak cari ahli-ahli kumpulan fotografi lah. So dengan ada pembahagian tu memudahkanlah untuk orang lihat macam mana nak cari. So dengan cara itu lagi mudah lah. Dalam tu juga ada buat sentuhan terakhir supaya dia lebih menarik dalam segi warna, dalam segi background, perkataan, kontra dan sebagainya. Dan ada juga seperti saya cakap lagi, untuk kegunaan orang ramai. So bukan untuk pelajar ambil elective fiqh juga, tapi untuk orang ramai yang sudi atau yang ingin belajar tentang ilmu fiqh dan kekeluargaan ini. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh hasil kerja daripada pembinaan Google Set ni lah. Kalau kita lihat yang pertama, ni pembahagian seperti yang saya cakap tadi. Ada laman utama seperti laman saya tidak nampak lah, aktiviti, hasil pembelajaran dan sebagainya. So kalau nak cari apa-apa je, just tekan je situ dan dia akan keluar poin-poin kecil untuk kita carilah apa-apa atau memudahkan kita untuk mencari maklumat yang kita ingin cari. Okay. Lepas tu yang kedua adalah slide, prosedur perkahwinan. Maksudnya itu adalah slide-slide yang membantu untuk ringkaskan pembelajaran kami lah. So yang kita lihat gambar terakhir itu pula, itu pun nampak kemas, nampak teratur, lagi menarik lah orang datang melihat di dalam Google Set ini. So next. Okey, baiklah, saya serahkan pula kepada saudara Wan Suhaimi untuk teruskan lagi pembintangan kita. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada ustazah dan juga rakan-rakan seperjuangan saya lah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah di atas pembintangan daripada saudara Aizat, daripada saudara Daniel. Mereka berdua telah menerangkan dengan terperinci lah berkenaan dengan persediaan kita membina Google Site ini. Okey, jadi tugas saya pada hari ini akan membentangkan analisis SWOT hasil tugasan ni lah. Jadi kita akan melihat dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran yang akan diperoleh daripada Google Site yang telah kami bina ni. Okey, analisis SWOT hasil tugasan. Okey, bagi yang tidak mengetahui ataupun kurang tahulah tentang analisis SWOT ni. Analisis SWOT ni kita melihat kepada 4 perkara, iaitu kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi melalui analisis SWOT ni kita dapat memberi refleksi lah tentang bahan yang telah kita hasilkan. Sebagai contoh, kami telah menghasilkan Google Site. Jadi kita akan membuat refleksi, kita akan melihat apakah kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman daripada bahan yang telah kita hasilkan. Okey, sebelum saya terlupa, saya ingin mewakili kumpulan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran lah kerana kami telah berjaya menghasilkan Google Site ni dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah satu pencapaian yang amat baiklah untuk kami kerana walaupun kita kesuntukan masa, walaupun kita ada banyak tugasan, tapi kita berjaya menghasilkan Google Site yang orang kata menarik lah dan memenuhi apa yang diperlukan, apa yang diharapkan. Okey, pertama kita melihat dari segi kekuatan. Apa kekuatan Google Site yang kami telah bina ni? Yang pertama,
kami menggunakan poster supaya lebih menarik. Okey, kebanyakan yang kami jumpa Google Site, kebanyakan dia hanya letakkan tulisan, letakkan gambar ataupun letakkan list. Sebagai contoh, kalau senarai ahli kumpulan, mereka hanya meletakkan list nama saja, letakkan file dokumen Microsoft Word saja. Jadi itu kurang menarik lah. Tapi untuk Google Site kami ni, kami telah menggunakan poster. Ini adalah satu idea yang baik daripada kumpulan kami untuk supaya lebih menarik. Bila orang melawat Google Site tu, orang akan tengok, wah, daripada laman utama sudah ada poster, kemudian di senarai ahli kumpulan pun ada poster. Jadi itu akan membuat orang lebih tertariklah untuk melihat Google Site ni. Dan juga seperti yang kita tahu, Google Site ni untuk kita menarik minat orang luar. Bukan kata Google Site ni untuk pelajar elektif ni saja, tapi untuk orang-orang yang belum mengambil elektif ni, bila orang tengok Google Site ni, orang akan tertariklah untuk mengikuti elektif tersebut. Okey, kekuatan yang kedua kita tengok. Kami menggunakan button yang ada dalam Google Site tu untuk lebih mesra pengguna. Seperti yang saudara Aizat terangkan tadi, Google Site ataupun tugasan Google Site yang kami peroleh ni, kita mesti menghasilkan Google Site yang mesra pengguna supaya orang luar lebih suka untuk melayari Google Site kita, supaya orang luar lebih tertarik. Jadi penggunaan button ni akan memudahkan pengunjung ataupun orang yang melayari Google Site tu untuk mengakses apa yang mereka mahu. Sebagai contoh, mereka nak tengok gambar, mereka akan tekan button dalam Google Site tu untuk lihat gambar-gambar yang ada dalam Google Site. Yang ni nanti saya pada penghujung slide saya akan tunjukkan Google Site tu. Jadi akan lebih fahamlah tentang penggunaan button ni. Dan kekuatan yang terakhir ialah informasi yang lengkap dan sistematik. Okey, jadi dalam Google Site yang telah kami bina ni, kami telah memuat semua bahan-bahan yang ada sepanjang kursus. Bukan kita tengok pada forum saja, walaupun tugasan pembentangan ataupun assignment yang kita peroleh ni tentang forum, tetapi Google Site ni sebenarnya perlu orang kata informasi yang menyeluruh lah dari segi informasi tentang pembelajaran dalam kelas dan juga forum yang telah berlangsung tempoh hari. Jadi dalam Google Site yang telah kami bina ni ada semua tu, ada informasi yang lengkap dan kami telah susun secara sistematik dan menarik lah. Nanti yang ini saya akan tunjuk nanti dalam Google Site yang telah kami bina. Okey, dari segi kelemahan pula. Kelemahan ni, yang ini kumpulan kami tak boleh nak elak lah sebab ini melibatkan kerjasama daripada pihak luar. Walaupun kami telah memberi arahan yang jelas lah, tapi masih lagi ada kekurangan daripada AJK lain. Sebagai contoh, terdapat kumpulan yang tidak mempunyai bahan perbincangan mingguan. Yang ini apabila kami bertanya kepada kumpulan-kumpulan lain, mereka memberitahu bahawa pembelajaran yang mereka lalui dalam kelas tu tidak membuat, orang kata tak perlu buat tutorial lah. Sebagai contoh, ada kumpulan daripada, kalau tak silap saya, kumpulan 3, mereka belajar hanya mendengar apa yang ustazah sampaikan dalam kelas. Berbeza dengan kumpulan kami, kumpulan 1, kerana kumpulan kami setiap minggu, setiap hari yang ada kelas ni, kami perlu membuat tutorial, perlu membuat slide. Jadi banyaklah bahan-bahan daripada kumpulan 1 berbanding dengan kumpulan lain. Okey. Dan ini memang kelemahan yang akan mencacatkan rupa Google Site itulah, tapi yang ni kita tak boleh nak elak sebab memang daripada kumpulan tersebut memang tak ada nota, tak ada bahan perbincangan mingguan. Dan yang kedua, poster agak kabur. Yang ini kami telah memberi arahan kepada AJK Dokumentasi untuk mengambil gambar lah sebagai satu bentuk kerjasama, kerana mereka telah ditugaskan untuk mengambil gambar, dan gambar yang mereka ambil akan kami minta dan kami akan edit sebagai poster dan letakkan dalam Google Site. Tapi
agak menduka cita lah kerana gambar yang diperoleh tu agak kabur, tak seperti yang kami harapkan. Tapi masih lagi kami boleh jadikannya poster lah. Kami akan telah cuba sebaik mungkin untuk jadikan poster yang menarik dan kemas seperti yang saudara Daniel terangkan tadi. Okey. Kita tengok elemen SWOT yang ketiga, iaitu peluang. Daripada perbincangan dan kerjasama yang telah kami laksanakan ni, kerana dalam AJK Google Site ni bukan hanya kami bertiga tapi ada 3 orang lagi ahli kumpulan daripada kumpulan lain yang bekerjasama dalam menghasilkan Google Site ni. Jadi kat sini kami telah orang kata peluang yang kami dapat ialah ia telah melatih keupayaan bersosial dan kerjasama dalam pasukan. Seperti yang saya terangkan tadi, kami telah digabungkan daripada kumpulan-kumpulan lain masuk jadi satu AJK, ahli jawatan kuasa Google Site, dan kami telah orang kata diberi peluang untuk bersosial, bekerjasama dalam satu pasukan dan juga melaksanakan kolaboratif dengan AJK-AJK lain seperti AJK dokumentasi. Okey, itulah peluang yang kami nampak ada apabila kami menghasilkan Google Site ni. Okey, yang kedua, peluang yang kami dapat ialah kemahiran membina platform Google Site. Mungkin sebelum ni, sebagai contoh, saya sendiri tak biasa dengan Google Site ni. Tapi apabila kami diamanahkan, ditugaskan untuk melaksanakan Google Site ni, jadi kami belajar suatu benda yang baru dan kami berusaha untuk menghasilkan Google Site yang orang kata menepatilah dengan apa yang dikehendaki tu. Dan peluang yang terakhir adalah membantu meningkatkan kemahiran ICT guru. Yang ini membantu diri kita untuk masa hadapan. Apabila kita dah didedahkan dengan Google Site pada elektif ni, kami perlu membina Google Site, jadi kami dah ada pengetahuan, ada pengalaman membina Google Site, dan pengalaman ni akan membantu meningkatkan kemahiran ICT guru apabila kita ditempatkan di sekolah nanti. Mungkin di sekolah nanti kita ditugaskan untuk membuat Google Site sekolah misalnya. Jadi kat sini kami semua dah ada orang kata pengalaman, jadi ini akan membantulah kepada penghasilan Google Site yang seterusnya. Okey, dan elemen SWOT yang terakhir iaitu ancaman ataupun orang kata cabaran dalam menghasilkan Google Site yang telah kami bina ni. Yang pertama, perlu penyuntingan ataupun perlu sunting beberapa kali bagi mendapatkan keseragaman. Biasa kalau kita bekerja dalam kumpulan ni akan ada banyak gaya lah, tapi kat sini kami melihat benda tu tak jadi isu yang besar, tak jadi masalah yang besar kerana kami telah berbincang masa persediaan sebelum membina Google Site tu. Jadi kat sini walaupun ada sedikit, contohnya ada berbeza font, jadi kat sini kami perlu sunting beberapa kali untuk mendapatkan keseragaman tu lah, untuk hasil-hasil yang orang kata seragam dan sistematik. Iaitu sebagai orang kata cabaran yang kami lalui untuk menghasilkan Google Site. Dan yang kedua, memerlukan rujukan yang banyak bagi mendapatkan hasil yang sempurna. Yang ini kami semua meminta ataupun diberi tunjuk ajar daripada lecturer, diberi contoh-contoh daripada pensyarah tentang Google Site yang sebelum ni. Jadi daripada Google Site yang sebelum-sebelum ni kami lihat dan kami belajar suatu benda untuk kami rujuk dan menghasilkan Google Site untuk kali ni yang lebih sempurna dan lebih menarik. Ni adalah antara cabaran yang kami lalui lah sepanjang kami menghasilkan Google Site tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pautan Google Site ataupun QR Google Site lah. Kat sini boleh akses untuk lihat Google Site yang telah kami bina. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan Google Site yang telah kami hasilkan. Okey. Okey, ni adalah laman utama. Laman utama apabila orang klik link tu, klik pautan tu, dan mereka akan dibawa ke laman ni. Jadi kat sini seperti yang terpapar pada skrin sekarang, ada tajuk iaitu Fit Kekeluargaan Islam.
Dan di bawah ni ada poster iaitu kami tulis platform rasmi elektif FIQ Kekeluargaan Islam. Dibangunkan oleh anak didik Ustaz Maknawi, Ustazah Zahia, Ustazah Zuraida dan Ustazah Huda. Okey, kenapa kami memilih untuk letak poster ni seperti mana yang kami bertiga terangkan tadi, supaya lebih menarik perhatian, supaya lebih orang kata bila orang buka pautan Google Site ni orang akan teruja lah dan ingin tanya-tanya apa yang ada dalam Google Site ni, apa yang kami semua belajar. Okey, jadi kat sini boleh tengok ada poster tentang Google Site ni, Google Site elektif FIQ Kekeluargaan Islam. Kebiasaannya bila kita buka Google Site yang sebelum-sebelum yang lain, contoh saya pernah tengok Google Site yang sebelum-sebelum ni, mereka tak guna poster ni. Jadi kat situ agak kurang menarik lah, tapi kami dah belajar sesuatu, kami telah gunakan poster supaya Google Site yang kami bina ni lebih menarik. Biasanya orang akan letak tajuk letak tajuk, lepas tu kat bawah ni kosong. Tapi kami dah letak poster supaya dia jadi lain daripada kebiasaan lah. Okey, jadi kalau perasan kat atas ni ada bar, ada pautan yang akan direct kepada bahan-bahan. Sebagai contoh, ada senarai pelajar, ada ringkasan maklumat kursus, ada hasil perbincangan mingguan, ada pentaksiran berterusan dan juga ada aktiviti. Jadi kami telah menyusun perkara-perkara ni supaya bila orang buka link ni, buka pautan Google Site ni, orang akan mudah untuk akses. Sebagai contoh, bila orang nak tengok senada pelajar, orang akan tekan kat sini dan dah keluar kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Jadi mudahlah untuk orang tengok kumpulan mana yang mereka nak tengok. Sebagai contoh, kita tengok kumpulan 1, kita tekan dulu senada pelajar. Okey, yang ni yang saya tekankan tadi tentang penggunaan button. Kebiasaannya kita jumpa Google Site apabila kita dia ada benda ni, dia ada poin-poin kecil ni. Sebagai contoh di bawah senarai pelajar, dia ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Tapi apabila kita tekan di bahagian senarai pelajar ni, bahagian ni jadi kosong. Sebab mungkin kurang peka lah tentang benda ni. Kat bahagian ni akan jadi kosong. Tapi untuk Google Site yang kami bina ni, dia ada button kat sini. Sebagai contoh, bila kita tekan senarai pelajar, dia ada button kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Sama seperti yang ada dekat atas ni. Yang ni adalah penambahbaikan yang kami buatlah berdasarkan Google Site yang kami rujuk sebelum ni. Okey, kita tengok. Kita ambil contoh, kita buka kumpulan 1. Okey. Apabila anda buka kumpulan 1 ni, pertama sekali anda akan lihat tajuk dia kumpulan 1 dan belakang ni ada background yang menarik lah, yang bergerak-gerak, akan menarik perhatian orang lah untuk lihat. Dan ada poster. Yang ni macam saudara Daniel kata, kami ambil gambar dan kami jadikan poster. Supaya apa? Supaya benda ni lebih menarik. Lebih mudah untuk orang tengok. Biasanya kalau orang buat Google Site, orang akan letak listnya. Tapi kami telah memilih untuk letak gambar, poster dan juga list sekali. List pun kami bina daripada aplikasi Canva untuk jadikan poster. Ini akan menjadi orang kata nilai tambah lah, orang kata lebih menarik daripada list yang dokumen Word biasa. Okey, ni contoh senarai pelajar lah. Okey, kita pergi ke poin seterusnya, iaitu ringkasan maklumat khusus. Okey, kat sini pun kami masukkan ringkasan maklumat khusus. Walaupun benda ni dah ada dalam Google Classroom masing-masing, tapi kami jadikan Google Site ni sebagai orang kata laman utama lah untuk pelajar-pelajar ataupun untuk pelajar-pelajar yang tak ambil elektif FIQ kekeluargaan ni, untuk tengok apa yang kami belajar dalam kursus tersebut. Jadi kat sini kami letak ringkasan maklumat khusus ataupun RMK supaya orang mudah untuk akses. Seperti yang terpapar di skrin ni, mudah untuk akses lah. Bila buka je Google Site ni, dah terpapar kat sini RMK. Seterusnya kita tengok hasil perbincangan mingguan. Hasil perbincangan mingguan ni kami telah berbincang untuk
kami letak sekali dalam Google Site ni supaya mudah untuk orang rujuk, orang tengok lah. Dan hasil pembincangan mingguan ni telah disusun dengan sistematik dan rapi lah untuk lebih menarik dan juga lebih kemas. Okay, kita tengok hasil pembincangan mingguan, ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Kita tengok kumpulan 1. Apabila buka tekan kumpulan 1, telah ada button untuk minggu. Kita tengok ada minggu 1, minggu 2. Jadi ni akan mudah lah, lebih tersusun lah daripada kita letak secara banyak terus di hasil pembincangan mingguan. Itu akan mengelirukan pengguna lah bila buka kan tengok ini hasil pembincangan minggu berapa kan. Dia akan jadi lebih tak kemas lah kat situ. Tapi kami telah susun ikut minggu. Kita tekan minggu 1. Okay, bila tekan minggu 1 akan keluar bahan. Sekejap. Dia ambil masa sikit. Okay. Okay, apabila kita tekan minggu 1, kat sini dia akan terus keluar bahan-bahan yang telah kami laksanakan dalam kelas. Ada slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Okay. Ni akan mudah lah. Sebagai contoh, kalau saya bukan pelajar elektif FIK ni, apabila saya buka Google Site ni akan senang. Kita tengok apa yang mereka belajar. Sebagai contoh, okay, ada slide yang menerangkan tentang asas pembinaan insan, ada semua ni. Okay. Sebenarnya kita tengok di bahagian pentaksiran berterusan. Sama juga kami seragamkan cara membina Google Site ni dengan menggunakan button. Ada orientasi, hasil pembelajaran kursus, ada objektif. Kita tengok orientasi kat sini ada strategi pembelajaran 3R, ada strategi pembelajaran 3E. Dan kami memilih untuk susun macam ni supaya lebih menarik dan lebih orang kata kreatif lah. Gunakan elemen kreatif tu untuk hasilkan Google Site ni. Okay, kita pergi pada hasil pembincangan, hasil pembelajaran contoh. Okay, di hasil pembelajaran khusus pun ada poster untuk menerangkan tentang apa yang kita dapat daripada kursus ni. Sebagai contoh, kita tengok kat sini ada poster tentang ni. Kita tengok lagi objektif kursus. Okay, ada objektif kursus. Perkara-perkara ni dah ada dalam PDF ataupun dokumen yang pensyarah bagi, tapi kami telah tukar menjadi dalam bentuk poster supaya lebih menarik lah untuk orang tengok. Okay, senarai tugasan pun sama, kami guna poster untuk tunjukkan perkara ni. Okay, seterusnya kita tengok aktiviti. Aktiviti yang telah kami laksanakan iaitu forum lah. Forum solusi berhemah bagi yang menanti. Okay, apabila kita tekan laman forum ni akan keluarlah poster forum hari tu dan juga AJK. Kita tengok AJK contoh. Okay, untuk AJK ni kami telah ambil gambar daripada AJK dokumentasi dan kami telah membina poster lah supaya lebih cantik, lebih tersusun, seragam lah. Kalau kita tengok kat sini poster background semua sama, pemilihan warna, pemilihan font. Jadi akan tengok cantik kat sini dan orang akan berbeza lah daripada kalau kita letak list nama dengan letak poster ni. Poster ni akan orang kata lebih membuat orang teruja untuk tengok. Okay. JK, publicity, persiapan tempat. Dan dalam ni juga kami letak galeri. Okay, di bahagian galeri ni kami linkkan terus dengan Google Drive. Dan kat sini kita boleh tengok lah momen sepanjang forum contoh. Bila kita tekan link tu dan terus keluar di Google Drive. Dan kat sini ada gambar sepanjang forum berlangsung. Okay. Kalau kita tengok kat sini, okay.
dia akan terus masuk kepada Google Drive dan mudahlah untuk orang luar tengok gambar-gambar yang ada sepanjang forum berlangsung tersebut. Okey, kita pergi balik kepada Google Site ni. Jadi sebagai kesimpulannya, Google Site yang telah kami hasilkan ni telah menepatilah apa yang diamanahkan kepada kami, iaitu menghasilkan Google Site yang penuh dengan informasi dan juga mesra pengguna. Sebagai contoh apa yang telah kami terangkan sebentar tadi, Google Site kami hasilkan ni memang lengkap dengan segala jenis informasi daripada ringkasan maklumat kursus dan hinggalah hasil pembincangan dan gambar-gambar aktiviti yang telah kami laksanakan. Dan Google Site yang telah kami bina ni juga telah seragam dari segi tulisan, dari segi background, dari segi font yang kami pilih ni untuk menjadikan Google Site ni lebih sistematik dan lebih kemas lah. Okay. Jadi sampai di sini saja pembentangan tugasan kami, iaitu membentangkan tata cara ataupun persediaan membina Google Site. Jadi saya rasa sampai di sini saja pembentangan kami bertiga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.